صلوا على خير الأنام أحمد المصطفى. InsyaAllah sedikit perkongsian daripada Dr. Said Hawa yang menjelaskan antara ciri-ciri terpenting yang perlu ada pada diri insan Rabbani itu adalah penguasaan pengetahuan Islam, pengukuhan tarbiyah dengan penekanan dari sudut akhlak dan juga penyuburan rohani dan pembangunan dakwah. Dengan adanya sifat-sifat ini, ciri-ciri ini, insan yang Rabbani ini mampu mengharungi kehidupan yang dengan lebih baik tanpa ada rasa putus asa, tanpa orang kata mudah terpesong daripada jalan yang diridai Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk dengan lebih mendalam kenaan dengan tajuk kita pada malam ini, saya rasa mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu sedikit perkongsian kisah salah seorang panel kita bagaimana perjalanan beliau untuk memeluk agama Islam, yang mana kita tahu perjalanan ini masuk ke dalam Islam adalah ketika berumur 27 tahun. Betul Ustaz? Ketika 27 tahun dalam orang katakan kategori golongan anak muda. Yang mana kita tahu bukan mudah dalam usia yang muda kita nak kena berjuang untuk kita belajar, untuk kita tambah ilmu, untuk kita faham tentang Islam, terutamanya orang yang bukan daripada kalangan orang Islam, yang lahir dia tu dalam keluarga yang bukan Islam, tapi beliau tetap berusaha belajar untuk memahami Islam dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz kongsikan sikit bagaimana perjalanan kisah hidup Ustaz dan apakah yang membuatkan Ustaz tertarik untuk masuk Islam? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisil syarif, inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu walakinna Allah la yu'ti din illa liman yuhibbu atau kama qala. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Tuan Moderator kita Al-Fadhil Ustaz Fadli, kalau tak silap saya, masya-Allah. Dan yang saya muliakan lagi, saya sangat kagumi Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Yusuf, ataupun lebih mesra dengan panggilan Syekh Yusuf, juga merupakan seorang pendakwah hebat di tanah air kita, khususnya di utara, dan juga merupakan pegawai khas Menteri Besar Kedah. Juga kepada Tuan Imam yang berada bersama dengan kita, tuan-tuan guru khususnya, dan amnya, kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilupakan kepada kita, tidak dilupakan juga sahabat pada kami Al-Fadhil Ustaz Aizat selaku pengarah Yadim bagi negeri Kedah, yang juga sebentar tadi telah pun memberi ucapan beliau. Ayah-ayah, ibu-ibu, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena tidak ada keberkatan dalam diri kita, apatah lagi
dalam sesuatu majlis yang kita lakukan tanpa pujian ke atas Allah terlebih dahulu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa abtar atau kama qala. Yang bermaksud sesungguhnya setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fa huwa abtar. Semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hari ini mungkin akan cakap slow lah, masya-Allah. Satu, saya gementar kerana ada tuan guru di sebelah saya, masya-Allah, Fadil Ustaz. Satu lagi, ceramah kelompok, ceramah politik, masya-Allah, berlambak-lambak. Hari-hari kena cakap berapa kali saya pun datang, masya-Allah. Balik malam, lewat malam. Wajah isteri pun masya-Allah tak tengok berapa hari. Tu yang hari ni dia ikut. Saya bukan apa, takut balik malam gelap, bini saya sendiri tak kenal saya. Kok orang minyak masuk ke apa, tak pasal-pasal kena tiba lagi kan. Jadi tu kena balik awal lah. Suara pun tak ada, masya-Allah. Nah, apapun ala kulli hal, masya-Allah, mudah-mudahan majlis kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang diajukan oleh tuan moderator sebentar tadi berkenaan dengan sejarah saya memeluk agama Islam. Kalau tak silap saya pernah hadir di sini suatu ketika dahulu. Pernah kan, masya-Allah. Tapi saya ulang balik, masya-Allah. Saya masuk Islam umur saya 27 tahun. Saya dapat hidayah umur saya 8 tahun, masya-Allah. Mana saya dapat hidayah? Laungan azan sahaja mengubah gaya pemikiran saya dan menjadikan saya nampak matang. Tapi Allah tak bagi saya Islam. Berumur 8 tahun, masya-Allah, sehinggalah umur saya 27 tahun barulah Allah kurniakan saya Islam ini, masya-Allah. Benar? Maka dia makan masa selama 19 tahun dalam hidup saya nak dapat hidayah. Asalnya memanglah saya bukan Islam. Saya lahir dalam keluarga beragama Hindu berbangsa India. Tengok color pun tahu dah, masya-Allah. Kemudiannya saya pernah juga menganuti agama Buddha, kemudiannya agama Bahai, kemudiannya Kristian selama 19 tahun dalam misi pencarian yang benar. Akhirnya mai umur 27 tahun Allah kurniakan saya Islam, masya-Allah. Itu sejarah perjalanan saya lah, masya-Allah, mencari agama dengan berbekalkan hidayah yang Allah kurniakan kepada saya. Macam mana saya masuk Islam sampai ke hari ini saya pun tak tahu. Tapi itulah kuasa hidayah daripada Allah, masya-Allah. Kerana Islam ini adalah satu agama yang Allah kurniakan hanya kepada mereka yang Allah cintai. Dia hari ini, masya-Allah, tabarakallah, ada beberapa aspek yang perlu kita siapkan. Dia di antara dunia dan akhirat. Tengah-tengah itu adalah hidup kita, masya-Allah. Kita ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seketika duduk di dunia ini. Kemudiannya kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Datang, tunggu nak balik, masya-Allah. Cuma kita nak tahu, nak balik itu adakah arah laluan kita, jalan kita tu betul tak betul? Nanti kita kena pastikan. Nak pergi ke Johor Bahru, maka kena naik bas Johor Bahru. Kalau naik bas Kuala Lumpur, habis perjalanan di Kuala Lumpur. Begitu jugalah nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kena bawa lah, masya-Allah, Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Awak ustaz dalam 4 agama sebelum ni ustaz tak cari ke apa-apa? Cari. Tapi saya tak jumpa benda yang saya dah cari. Apa yang saya cari, kalau saya cerita akan jadi masalah. Masya-Allah. Faham-fahamlah, kerana kita duduk dalam masyarakat majmuk. Seandainya kalau kita sembang sesuatu yang mengguris hati mereka, maka kita akan jadi bahan serangan, ancaman. Seperti mana saya tak pernah tuan-tuan, tak pernah saya lalui hidup saya tanpa ada ancaman. So macam mana saya memeluk agama Islam? Jawapan dia kerana hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sedarkan kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, masya-Allah.
Setelah saya usaha selama 19 tahun, seandainya hari ini, bukan seandainya, memang saya sudah beragama Islam hari ini, maka saya minta ayah-ayah, ibu-ibu nilai sendiri. Di mana, Masya Allah, macam mana perjalanan hidup saya selama 19 tahun yang saya cari kebenaran, akhirnya saya jumpa dalam Islam. Maknanya, Islam adalah agama satu-satunya agama yang benar. Benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Ini Allah sendiri akui. Nak kuatkan lagi, Masya Allah, ayat Allah ini, Allah tambah lagi satu ayat pula di dalam Quran juga, di dalam surah Ali Imran juga ayat 85 yang tadi saya baca. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di kalangan orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruginya bukan di dunia, tapi ruginya di akhirat. Kenapa saya kata dia tak rugi di dunia? Kerana macam tadi saya kata, antara dunia dengan akhirat hidup kita, ramai Masya Allah pilih dunia hari ini. Masya Allah. Dia munah dunia ambil, tak ada masalah, Allah bagi. Sebab tu Nabi sendiri sebut dalam satu hadis riwayat Ahmad, Inna Allah yukti dunya lima yuhabba wa ma lam yuhabba, walakinna Allah la yukti din illa lima yuhabba, atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka, Nabi kata dunia ni Allah bagi pada semua orang. Tu yang daripada cari dunia, Allah bagi. Orang tu Allah suka kata suka ke, Allah bagi juga dunia. Masya Allah. Tengok hari ini orang bukan Islam jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Masya Allah. Nak dunia ambil, Allah bagi. Masya Allah. Walakin Allah la yukti din illa lima yuhabba. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah bagi pada orang yang Allah cintai sahaja. Itu agama Islam. Allah cintai ni semua siapa kita. Batulah saya ni, kenapa dapat hidayah umur 8 tahun tak masuk Islam? Kerana itulah nak kata, nak bagi Islam ni bukan senang punya perkara. Allah nak bagi Islam pada seseorang, bukan satu perkara yang mudah-mudah macam tu. Masya Allah. Nilai Islam tu sangat tinggi, sangat-sangat hebat. Masya Allah. Sebab tu bila kita compare dengan manusia, macam-macam manusia ada, daripada putihnya sampai hitamnya pun ada. Masya Allah. Manusia, tuan-tuan, kalau saya hitam, lebih hitam daripada saya ada. Sungguh, tuan-tuan Jaya. Jaya pun bukan hitam sangat. Mana ada. Adalah Ira Syarukan sikit. Posisi ni dia patut Syarukan. Ada yang kata belah sini nampak macam Amerikan. Kalau tengok depan macam mana? Depan macam hangitkan ni, tak, Masya Allah. Jadi Masya Allah, kalau kita compare, beza antara kita dengan manusia-manusia yang lain ada di dunia, siapa yang paling tinggi? Kita lah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah kata, aku jadikan ke hampa umat Islam contoh teladan yang terbaik pada manusia. Masya Allah. Mananya kita di mana Allah letak? Di atas sekali Allah letak. Kenapa Allah letak kita di atas sekali? Kerana kita ada sesuatu yang sangat bernilai, iaitu Islam. Sebab tu saya nak sharing kata-kata Amirul Mukminin yang pertama, ataupun khalifah yang kedua, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, era pemerintahan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ada dua kuasa besar. Satu Rom, satu Parsi. Tapi Sayyidina Umar ini berjaya buka banyak wilayah-wilayah Islam, sehinggalah Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Subhanallah. Hebat Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Macam kita lah, selagi kerajaan yang menang akan pergi ke Putrajaya. Masya Allah. Insya Allah Islam lah tu, kan? Begitu juga bila Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Nak buat apa? Ambil kuasanya itu. Ramai dia tunggu nak tengok Sayyidina Umar, termasuk kafir Yahudi dan sebagainya.
Sampai-sampai Saidina Umar semua terkejut tengok Saidina Umar. Ini kau Umar. Pasal baju yang dia pakai itu paling lekeh. Baju yang Saidina Umar khalifah pakai yang paling lekeh. Semua kata dekat Saidina Umar. Semua. Termasuk umat Islam lah paling banyak cakapnya tu. Sehingga kan Ubaidah Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat baik kepada Saidina Umar, bawa satu jubah baru pergi bagi, pakailah ni Saidina Umar. Wahai Umar, pakai baju. Saidina Umar tolak. Saidina Umar tolak. Dan Saidina Umar ingatkan mereka dengan satu hujahnya tu, yang perlu kita semua simpan dalam hati kita. Nak tahu siapa kita? Tu Saidina Umar kata, inna kunna azilla qaumin fa'azana Allahu bil Islam famahma natlubul izzata bi ghairi ma a'azzana Allahu bihi azallana Allah. Inna kunna azilla qaumin, ketahuilah kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Kita ni asalnya satu kaum yang hina, walaupun dia rujuk pada bangsa Arab. Nah, masya-Allah. Fa'azzana Allahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul izzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, ma'azanallahu bihi azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam. Batu Allah letak kita paling atas sekali. Inna a'tainakal kautsar. Masyaallah. Aku berikan nikmat yang paling banyak kepada Muhammad. Maknanya termasuk umat dia kita ni, masyaallah tabaraka. Itu Islam. Islamlah yang jadikan kita mulia hari ini, semulia-mulianya di kalangan manusia, masyaallah tabarakallah. Itu sebabnya kena jaga Islam. Jangan cemarkan Islam. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, masya-Allah, sanggup menggadaikan nyawa untuk Islam. Subhanallah. Kan? Sanggup menggadaikan nyawa, masya-Allah, harta benda, sampaikan anak dengan isteri pun tak dipertemukan kerana bawa Islam dalam diri mereka. Yang saya pun pernah lalui benda ni. Bila saja saya terima Islam dalam hidup saya hilang semua. Semua ni termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Mak, ayah, adik, beradik, harta, sahabat andai, saudara mara, semua putuskan hubungan dengan saya. Masya Allah. So itu harganya, Masya Allah. Kerana apa? Di dunia itulah yang perlu kita korbankan, Masya Allah. Tapi akhirat jangan risau untuk kita. Kerana kita ada sesuatu yang paling berharga yang tak ada pada orang lain, yaitu Islam. Masya Allah tabarakallah. Dan moderator bagi saya 10 minit, 15 minit dan 20 minit dah, Masya Allah tabarakallah. Balance kita sambung pada pusingan yang keduanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syah di atas perkongsian berkenaan dengan kisah perjalanan hidup beliau dan juga sedikit perkongsian berkenaan dengan Islam itu sendiri. Dan Masya Allah, cerita yang mana menarik dan juga menyentuh hati kita, sedikit sebanyak menyentik hati kita untuk sedar akan kepentingan Islam, dan supaya kita bersyukur. Yang mana Islam ini tak semua orang dapat. Dan kalau kita lihat di makhluk di muka bumi Allah ini, dalam banyak-banyak manusia Allah pilih kita. Dan Allah tak letakkan satu patuh yang ada dekat muka bumi ini adalah Islam. Tapi hanya insan-insan yang terpilih sahaja Allah bagi untuk berada dalam agama Islam ini dan hidup dengan cara hidup Islam. Jadi berbalik kepada tajuk kita tadi, iaitu membina generasi yang sejahtera. Dan bila mana kita bercakap soal generasi yang sejahtera, fokus kita tak lari daripada golongan anak muda, golongan belia dan juga remaja, yang mana kita tahu golongan-golongan ini adalah merupakan pelapis kepada kepimpinan negara. Yang ada sekarang ini juga merupakan penerus kepada dakwah baginda Nabi SAW. Tapi kita faham tak apakah yang dimaksudkan dengan generasi yang sejahtera yang sebenarnya? Adakah generasi yang sejahtera ini menurut kita adalah generasi yang memiliki harta yang banyak, yang kaya raya? Sejahtera ni adakah
kita hidup bahagia dengan ahli keluarga kita? Adakah itu memadai disebut sebagai sejahtera? Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya jemput panel yang kedua untuk menerangkan apakah definisi generasi sejahtera menurut perspektif Islam. Jadi persilakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dihormati, dikasihi Al-Fadil pengurusi forum kita pada malam ini, kandungan panel sahabat saya Al-Fadil Muhammad Syah Mugam yang jauh daripada Sungai Petani, bersama kita tadi dan pengarah Yadim Negeri Kedah Darul Aman Ustaz Aizat Zakaria, sahibu fadilah Tuan Imam, sahabat saya Ustaz Sukul Lail, Imam Masjid Masjid apa? Tanjung Kiri, tuan-tuan, pegawai, adik-adik jawatan kuasa, muslimin muslimat, saudara-saudari, anak-anak Korea khususnya, dan seluruh warga Kuala Nerang, Padang Terak, Padang Sanai yang hadir mengimarah masjid kita dan program sejak pagi tadi sampailah besok di masjid kita ini dan perkarangannya. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat, walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, di atas nikmatnya sempurnalah segala yang baik-baik yang kita nak buat, yang kita rancang nak buat. Allah kemudiannya sempurnakan perancangan kita daripada siang sampai ke malam sampai ke esok. Mudah-mudahan esok puncaknya akan lebih sempurna. Walhamdulillahi ala kulli hal. Nabi juga ajak kita setelah kita puji Allah, kalau dapat sesuatu yang begitu seronok dengan sebab kurniaannya, kita puji dia. Kalaulah ada benda yang tak sempurna, tak seronok pun, kita diajak puji dia. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah di atas segala sesuatu. Tuan-tuan, saya sebenarnya hari ini baru lepas daripada seminggu lebih kurang duduk dalam kuarantin. Saya ingat COVID ni dah kali ketiga saya balik daripada Kuala Lumpur, dan Sora pun baru mai balik. Jadi sebab tu saya pakai antara ni, pakai supaya ikhtiar tu bagi ada. Tu yang kadang-kadang payah nak salam dengan orang ni, jadi mereka tak faham, tapi salam juga. Ada kawan ni, adik Din saya ni, peluk saya, dia kata ni abang kena COVID ni, dia kata tak kira nak peluk juga. Habuan, tapi saya negatif dah, insyaAllah. Jom kita yang terlupa nak niat, sebab kita duduk dalam masjid, niatlah untuk dapat pahala yang berasingan, iaitulah pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Siapa i'tikaf dari tadi, pahala dia banyak dengan sebab i'tikaf satu ibadat yang pahalanya hanya dapat kalau kita niat, dan kita niat di dalam masjid. Walaupun masjid itu masjid yang tidak jami'. Tuan-tuan, kita di negeri kita ni sudah
bertahun, bahkan kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh Allahyarham Ustaz Azizan dulu dalam kepimpinan beliau, Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Dan apabila mari zaman Yang Amat Berhormat Tifsak kita ni pun, kita tetap menggunakan waktu yang sama. Kita punya cita-cita kita untuk melihat Kedah sejahtera nikmat untuk semua menjadi kenyataan di hadapan mata. Jadi tajuk kita malam ni pun nak bina masyarakat yang sejahtera, generasi yang sejahtera. Apa itu sejahtera sebenarnya? Yang duk sebut sejahtera itu sebenarnya itulah Islam. Kerana Islam itu bermakna sejahtera. Bila Nabi sebut aslim taslam, jadilah kamu seorang Islam, niscaya kamu akan selamat, kamu akan sejahtera maksudnya. Jadilah Islam yang sebenarnya, maka semua yang ada dengan kita ni sejahtera. Diri kita sejahtera, anak bini kita, keluarga kita sejahtera, masyarakat jiran tetangga kita sejahtera. Kehidupan kita daripada dunia dan akhirat akan pasti sejahtera kalau benar kita menghayati Islam yang sebenar. Tetapi oleh kerana kita tidak menghayatinya, apa yang disebut oleh Ustaz Shah Shamugam tadi, jelas bagaimana mahalnya Islam yang Allah kurniakan kepada seorang manusia. Dalam masjid ni beliaulah yang paling beruntung, sebab dia hidup free sampai umur dia 27 tahun. Dia buat apa daripada dosa, Allah tidak kira dosa. Dia buat kebaikan, Allah kira pahala. Bila dia masuk Islam, maka dia putih macam kain putih, seperti baby yang baru keluar daripada rahim ibunya. Maka 27 tahun dia seperti baby, umur dia 27. Hak yang sebelum tu dia buat baik, Tuhan bagi pahala. Hak sebelum tu dia buat dosa, Tuhan tak kira dosa. Dia orang yang sangat bertuah berbanding kita semua. Lazimnya orang-orang yang sebelum daripada Islam itu, mereka hidup di dalam gelapnya kekufuran. Apabila mereka melihat cahaya Islam, mereka sangat-sangat menghargainya. Mereka ini saudara-saudara kita ini, kita panggil saudara baru, mu'allaf ini, mereka akan memeluk dan memegangnya sungguh-sungguh. Mereka akan sayang pada Islam. Macam kata Ustaz tadi, kita pun dengar sama-sama, dia telah berkorban semua yang ada. Mak, ayah, adik, abang, keluarga, kawan, sahabat, semua hilang sekelip mata. Dia akan menemui kesusahan dan dia telah pun melaluinya. Hari ini kita malu dan sepatutnya rasa malu. Macam mana seorang saudara baru yang masuk umur dia 27. Dia belajar agama kerana dia sayang pada agama. Sampai akhirnya dia menjadi seorang pendakwah yang Allah pilih menyebarkan risalah ini kepada orang lain, termasuk kita yang asal Islam. Oleh kerana kita ni tuan-tuan, ramai yang Islam keturunan, Islam baka, maka akhirnya ramailah di zaman ini yang sudah tidak sayang kepada Islam. Kerana Islam keturunan itu, ramai yang sudah menjadi ibu bapa, bahkan ada yang dah jadi tok-tok wan, yang lama dah rumah kata pi, kubur kata mai, lupa tanggungjawab yang paling utama, iaitu menjunjung Islam, menyayangi Islam, mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, dan sanggup mati kerana Islam. Apa artinya kita hidup di dunia? Kita dilimpahi dengan kekayaan dunia, dibalut kita ni dengan emas dan sutra. Kita punya segalanya di dunia, tiba-tiba kita mati, kita dihunjam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka yang kaya dengan kekayaannya. Lihatlah mereka yang berkuasa dengan kekuasaannya. Bacalah Al-Quran dan kita akan bertemu dengan kisah-kisah orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kaya,
tetapi mereka kemudiannya telah pun dihunjam ke dalam neraka. Mana ada orang lebih kaya daripada Qarun, mana orang lebih berkuasa, raja paling berkuasa di dunia lebih daripada Firaun. Tetapi mereka itu semua menjadi bahan bakar api neraka. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sayang Islam, kita mesti buktikan dalam hidup dalam perjuangan ini. Untuk kita pastikan Islam itu bukan sahaja berakar umbi dalam negara kita ini, tetapi dalam hidup kita, keluarga kita, anak isteri kita, masyarakat kita, yang akan kita jadikan Islam itu sebenar-benar sebagai agama yang menjadi manhaj kehidupan. Islam yang memerintah, bukan Islam yang diperintah. Islam yang berkuasa. Sebab itu kuasa ini bukan satu perkara yang boleh kita anggap tak ada benda-benda lah benda ni. Aku tak mau fikir lah. Ni saya bercakap dalam masjid ni tuan. Ada orang dia tak boleh terima. Besok pagi saya ada satu kuliah subuh di satu masjid. Dia pun mengadu kat saya. Dia pun kata baru ni satu ustazah mengajak dalam masjid tu, mengajak muslimat, kaum ibu. Dia pun komplain sebab ustazah tu sentuh politik. Lari habis tak mau mengaji. Inilah tinggalan penjajah. Saya nak sebut kat tuan-tuan, saya Tok Qadhi lah ni pun bukan saya letak jawatan pun. Saya Tok Qadhi. Saya Qadhi daerah Baling, Qadhi daerah Yan sebelum saya balik ke ibu pejabat. Saya pun kata dulu tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan letaklah saat di luar tu kala hijau, kala biru, kala oranye, tak di luar. Mai semayang, mai mengaji, mai bagi faham. Tapi bukan artinya kita tak boleh bercakap tentang politik. Yang ianya itu adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan bernegara kita. Politik Islam. Sebab tu saya tak suka di mana-mana pun kita taksub ke parti, yang parti tu alat tu imam. Sebab tu MB dia macam Saizan juga dulu. Mana-mana pegawai dia pun, dia kata kerja dengan dia ni daripada pukul 8 sampai pukul 5. Arahan-arahan dia kerajaan buat. Lepas itu nak sokong apa, nak pergi pegang apa, dia tak peduli pun, dia tak kisah pun. Tuan-tuan, punya profesionalnya. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan, penjajah ini salah satu daripada cara dia pecahkan kita ini daripada memahami agama yang sempurna itu kepada agama Islam yang tidak lagi sempurna. Salah satu dia kata politik ini mesti dipisahkan daripada pentadbiran. Ni satu calon di Batu, apa nama, orang kuat Sisters ini Islam, Siti Kasim, dia terang-terang tulis dia berjuang untuk memisahkan Islam daripada pentadbiran. Tuan-tuan, ini adalah roh sekular. Inilah yang dulunya kalau tuan-tuan buka sejarah, asal awal dulu negara-negara Kristian ini dikuasai oleh gereja, dikuasai oleh padri-padri. Jadi raja-raja jadi susah nak memerintah, nak mentadbir sebab padri nak kena dirojok. Akhirnya sekular pun bermula dengan satu istilah yang terkenal, da'ma lillahi lillah wa ma liqaisar liqaisar. Serahkan urusan agama ini kepada orang agama. Tok Imam tengok semayang dalam ni, ustaz mai mengajak apa nama, sampai kerin haid pun mengajaklah bab haid lagi. Kan? Lagu tu. Jangan duk sentuh bab-bab pentadbiran ni, jangan. Jangan duk fikir bab politik Putrajaya apa, jangan. Itu. Wa ma li qaisar li qaisar, apa yang untuk pemerintah, biar pemerintah, biar pentadbir yang fikir. Jadi akhirnya orang masjid, surau, semua
tak ambil peduli tentang politik. Kita ni dengar orang kata pangkah, orang kata right, orang kata sokong buta tuli, akhirnya kena kencin 65 tahun. No? Kita ni boleh RM100 tu lompat ya seronok tak sangka depa balas berjuta. Tuan-tuan, negara mana tak tahu belah Burma pun lagu ni. Kau ada ayat ni. Tuan-tuan, setelah 60 tahun baru kita tahu bahawa mereka merebut kuasa pentadbiran negara kerana bukan untuk berbakti kepada negara, membela rakyat jelata yang mengharapkan mereka memberikan kemakmuran, menunaikan amanah dan tanggungjawab dalam perjuangan yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka, tapi mengkhianatinya. Jadi sepatutnya yang kata jawatan ini, tuan-tuan, dia bukan tasyrif, dia bukan kemuliaan. No, dia taklif. Dia satu tanggungjawab yang berat. Orang Islam dia tak berani, dia bukan pi ligan, dia bukan pi cari. Tetapi dia mai dan dia terpaksa bertanggungjawab. Ni kita di Kedah bila exco satu exco baru ni dia hantar surat letak jawatan. Pakat tak mau. Pakat tak mau nak jadi exco tu, takat tak mau. Pasal apa? Pasal dia main dengan tanggungjawab. Itu dalam Islam. Tapi orang melihat di zaman ini yang pakat duk berebut macam-macam, yang sampai berkelahi macam-macam sama Kediri kerana nak kedudukan, nak bertanding dalam pilihan raya. Pasal apa? Pasal dia nampak bahawa bila dapat jabatan, waktu itu dia boleh menghimpun kekayaan. Pemimpin dulu susah, dia korban, dia gadai tanah, dia jual tanah, dia rumah lagu tu lah. No, pi ulu Pulau Melaka tu, pi tengok Tok Guru Nik Aziz punya rumah, pi tengok bekas Menteri Besar Terengganu, Tok Guru Haji Hadi. Tuan-tuan pi tak? Saya pi tengok. Dia bekas Menteri Besar dan dia masih memegang menteri. Pi tengok rumah dia, duduk sama. Rumah tepi masjid, ajar mengajar. Daripada jadi orang biasa, sampailah jadi menteri, sampai jadi menteri besar, berpuluh tahun tetap mengajar. Rumah duduk lagu tu lah. Tapi cuba tengok orang-orang yang akhirnya Allah Ta'ala dengan kuasanya menghilangkan kuasa pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki, tu Imam. No? Dulu ada kuasa, tak sangka kata kuasa tu tiba-tiba hilang. Dulu boleh tentukan siapa jadi peguam negara, boleh tentukan siapa dia yang boleh kena jadi ketua hakim negara, boleh tentukan itu ini. Depa orang di atas tu terlepas, depa jerung terlepas, anak bilih kena. Tiba-tiba hilang kuasa. Orang yang tak disangka-sangka sudah terperosok ke dalam penjara. Kerana apa, tuan-tuan? Bilion, bukan juta. Saya terus terang pasal masa dia dah sampai. Supaya tuan-tuan faham, kita tak boleh lagi biar anak cucu kita menanggung beban lebih teruk pada masa depan. Islam yang sepatutnya mentadbir, ditadbir dan diperintah, dan hari ini sedang cuba untuk dilemahkan oleh pihak-pihak yang mereka itu mempunyai kepentingan. Musuh ni, tuan-tuan, dia nak lemahkan kita dengan beberapa cara. Rosakkan institusi keluarga, rosakkan pendidikan, dan rosakkan kepimpinan. Bila institusi keluarga rosak, anak-anak rosak, mak bapak yang hilang ilmu kepimpinan dalam keluarga, agama tak menjadi
rojokkan dalam membesarkan anak-anak, di dalam memimpin keluarga rumah tangga. Bila guru-guru juga hilang tujuan untuk mendidik anak bangsa itu, hilang bersama tanggungjawab yang semakin macam-macam, terpaksa dipikul oleh guru pendidik. Pendidik dibeban dengan macam-macam, bahkan masyarakat hilang penghormatan pada guru-guru, menyebabkan pendidikan bermasalah. Bila sistem dasar pendidikan pun juga bermasalah, maka akhirnya generasi semakin lemah. Lebih dahsyat, kepimpinan yang sepatutnya memberikan yang terbaik dalam pentadbiran, dalam kepimpinan, telah mengutamakan nafsu, mengutamakan dunia, mengutamakan pangkat jawatan mereka itu, sehinggalah digunakan kesempatan memimpin, mentadbir, memerintah untuk mengaut sebanyak-banyak keuntungan untuk diri, keluarga dan kroni. Ini adalah realiti termasuk dalam negara kita, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi saya buka tak kat tu dulu. Sekali lagi kita jumpa di pusingan yang terakhir saya ingat. Tapi saya nak sebutnya bahawa impian untuk melahirkan anak-anak masa depan yang sejahtera ini akan malap. Bahkan kita akan menghadapi zaman gelap kalau sekiranya kita tidak benar-benar meletakkan Islam sebagai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Islam bukan dipimpin, tuan-tuan. Islam mesti memimpin kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Syekh Yusuf di atas penerangan berkenaan dengan generasi sejahtera. Apakah definisi generasi sejahtera? Seperti mana yang disebut oleh Syekh Yusuf tadi, generasi sejahtera ini adalah generasi yang menjadikan Islam itu sebagai satu keutamaan. Islam itu sebagai satu cara hidup, dan mengamalkan Islam itu dalam kehidupan seharian, yang mana Islam sendiri pun merupakan satu cara hidup. Daripada kita bangun sampai kita tidur, daripada kita lahir, awal-awal kita timbul kat dunia ni sampai kita mati, semua ada, semua lengkap dalam Islam. Islam ini menekankan keseluruhan aspek. Islam ini syumul meliputi semua perkara dan semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi bila mana kita meletakkan Islam sebagai tujuan kita, sebagai dasar hidup kita, insya-Allah kehidupan kita akan berada dalam keadaan sejahtera. Baik. Jadi untuk bergerak atau beralih kepada soalan yang ketiga bagi pusingan yang kedua untuk panel kita yang pertama. Okey. Dan dalam satu hadis Nabi yang mana disebutkan kama takunu yuwalla alaikum, kama takunu yuwalla alaikum, seperti mana kamu, seperti itu jugalah pemimpin kamu. Dan awak maqal, begitu juga sebaliknya, seperti mana pemimpin kita, seperti itu jugalah kita. Kalau kita lantik pemimpin yang mana mengamalkan cara hidup kita Islam, yang menjalankan dasar-dasar Islam, insya-Allah kita juga akan berada dalam keadaan kehidupan kita bersebi dan berkait dengan Islam. Maknanya kehidupan kita ini mengamalkan sepenuhnya cara hidup Islam. Jadi untuk soalan yang ketiga, memandangkan kita berada dalam satu fasa yang disebut sebagai fasa pilihan raya umum. Soalan ini sedikit sebanyak berkait jugalah dengan keadaan semasa. Jadi untuk soalan yang ketiga, untuk Ustazah Aisyah, soalan yang ketiga berbunyi, adakah pemilihan pemimpin juga akan mempengaruhi aspek pembangunan anak muda dalam usaha kita nak membina generasi yang sejahtera? Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Makasih kepada Tuan Moderator dan juga terima kasih kepada Ustaz Syekh Yusuf yang sebentar tadi memberikan kita mutiara ilmu. Masya Allah. Saya sangat tertarik dengan satu ungkapan daripada Ustaz yang kata Islam kena memerintah, bukan Islam diperintah. Nah, tuan-tuan, ini sungguh benar dan terbukti. Apabila tadi yang saya bagi tahu, Masya Allah, bila era pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kita berjaya menawan Baitul Maqdis. Kalau kita tengok, Sayyidina Umar buat satu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kafir dan sebagainya, Masya Allah. Antaranya perjanjian ialah bahawasanya orang bukan Islam, nyawa mereka dipelihara, tidak ditindas, mereka bebas, mereka boleh mengamalkan agama mereka, pahaman mereka dan sebagainya. Sayyidina Umar, tak ada satu nyawa orang bukan Islam yang dibunuh waktu itu, bahkan dipelihara. Tetapi apabila Baitul Maqdis itu kembali dijajah, kembali diperintah oleh kafir, berapa ribu umat Islam disembelih di Baitul Maqdis. Masya Allah. Sebab itu Islam kena memerintah, bukan diperintah. Masya Allah. Jadi ingat benda ni tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu pemilihan seorang pemimpin di dalam Islam ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting kerana dia mempengaruhi terutama sekali anak-anak muda ataupun generasi-generasi yang akan datang. Masya Allah. Batu gelaran pemimpin ini di dalam Islam, kalau kita tengok, kalau tak silap saya ada 6 gelaran. Al-Khalifah, Waliul Amr, Al-Imam, Al-Sultan, Al-Malik, Amirul Mu'minin. Ini 6 gelaran. Setahu saya 6 lah, kot ada lebih, Masya Allah. 6 gelaran ini diberi kepada seorang insan yang bernama pemimpin di dalam Islam. Maknanya pemimpin ini sangat ditekan, Masya Allah. Dan pemilihan pemimpin ini, Masya Allah, sangat-sangat penting. Sehingga kan kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdepan dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Waktu itu apa yang sahabat tersebut buat? Mencari pengganti pada Nabi SAW. Karena kuasa untuk membawa umat ini ada pada seorang pemimpin, maka kita kena cari pemimpin yang macam mana, yang terhebat lah, Masya Allah. Seandainya kalau kita pilih pemimpin yang bukan pada tempatnya tu, maka apa kita dapat? Allahyarham Piramli sudah pun jawab dalam filem Alibaba. Kalau tak silap, salah pangkah dapat apa, tuan-tuan sendiri bincang lah. Walaupun dia buat secara lawak, tapi itulah mesej yang Allahyarham nak sampaikan kepada kita supaya kita celak, kita buka mata, kita cari. Masya Allah, tabarakallah. Dia mempengaruhi, pemimpin yang mempengaruhi, Masya Allah. Kalau salah, habis segala-galanya. Bukan sekadar budaya, malahan bangsa kita, apatah lagi agama kita lagi musnah. Masya Allah. Dan saya rasa kita pernah lalui sebelum ini semua ni dalam hidup kita. Sebab itu Islam dia meletakkan ciri-ciri tertentu dalam seorang pemimpin. Bukan senang nak cari pemimpin, mesti ada ciri-ciri. Lepas tu kita tengok ayat Quran pun. Kan Allah sebut apa? Ati Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Pada Allah, Allah letak taat pada Allah. Pada Rasul, Allah kata taat pada Rasul. Tapi mai tang pemimpin, Allah tak letak taat. Allah tak letak taat. Pasal apa Allah tak letak taat? Sebab Allah suruh kita tengok, hampa cari pemimpin lagu mana. Kalau hampa cari pemimpin yang fasik, Masya Allah, maka bukan taatlah pada dia. Sebab tu di dalam Islam ada kriteria, ciri-ciri tertentu untuk mencari pemimpin. Masya Allah.
Dan sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah seorang pemimpin yang cukup hebat. Apa yang Nabi semai di dalam jiwa para sahabat, masya-Allah. Sehingga masya-Allah kita tahu begitu gahnya, hebatnya khulafa rasyidin, masya-Allah. Kemudian pada mereka, dan sehinggalah ke hari ini masya-Allah semuanya hebat-hebat belaka. Kita tak nafikan tidak ada pemimpin yang hebat, ada masya-Allah. Hebat tak hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang cukup berkaliber sehinggakan sahabat walau hilang jawatan pun depa bukan merajuk. Depa bukan lari pergi masuk parti manakah atau buka parti baru kah, kununnya nak berjihad dan sebagainya, tak ada. Satu contoh yang terbaik Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, sehingga nama julukannya Saifullah, pedang Allah. Hebat punya panglima dipecat oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Dipecat. Bukan dia letak jawatan, dipecat. Apa kesalahan beliau sampai dipecat? Kalau baca sejarah tak ada salah pun. Ada apa salah? Masya Allah. Salah bukan pada Sayyidina Khalid Al-Walid, tapi salah adalah pada tanggapan masyarakat yang menganggap menangnya perang itu kerana Khalid Al-Walid. Itu Sayyidina Umar pecat kerana nak membetulkan tanggapan orang saja. Sayyidina Umar dia pecat sebab nak habaq kat orang kita menang perang bukan kerana Khalid, tapi kerana Allah. Sebab tu tengok sahabat kena pecat dia bawah. Pi perang. Walaupun peribad biasa, pi juga perang. Orang kata kali dah kena pecat di rumah lah. Ini bahasa kita dah. Dah kena pecat ni duduk rumah lah, duduk main perang apa lagi? Tengok Sayyidina Khalid Al-Walid jawab apa? Ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku ni bukan perang untuk Umar, tapi aku perang untuk Tuhan Umar. Masya Allah. Letakkan Allah tujuan. Masya Allah kita Allah tu. Sebab tu hari ni hebatnya Islam ni, kalau kita tengok apa saja kita buat, hujung kita kata apa? Lillahi ta'ala. Nah, mai duit. Lillahi ta'ala aku bagi. Betul tak? Masya Allah. Pasal apa? Kita ni letakkan Allah di depan. Maka begitulah ciri-ciri pemimpin yang kena cari macam mana? Islam. Ciri-ciri yang pertama, mesti kena cari yang Islam. Bukannya yang bukan Islam. Macam Ustaz kata, kerana Islam yang kena merintah, bukan Islam diperintah. Jadi ciri utama pada seorang pemimpin adalah Islam. Akil balik. Dan seorang lelaki. Ini kena ingat. Dan seorang lelaki. Masya Allah. Ini ciri yang pertama. Islam, akil balik, dan seorang lelaki. Tapi tak tahulah sekarang kita pilihan raya ada caca marba campur aduk. Tak apalah, tak ada masalah. Lagu mana? Era berubah. Sekarang kurun ke berapa? 22 ke 23 pun tak tahu. Masya Allah. Tak apa. Tapi yang utamanya lelaki. Itu ciri seorang pemimpin. Yang keduanya, pemimpin mestilah yang adil. Dia mesti adil. Dia boleh buat keputusan, tidak berbelah pihak pada dia, bukannya zalim, bila orang lawan dia, Masya Allah, pecat dia dan sebagainya. Itu bukan ciri seorang pemimpin. Dia mesti kena adil. Tengok Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah nak pergi test drive satu kuda, kuda. Yahudi jual kuda. Dia nak pergi buat test drive saja. Mai aku cuba dulu kuda ni macam mana. Elok dia naik bawa kuda tu, kalau kuda tu kaki terpeleot ke apa, tak tahulah. Masa dia pulangkan balik kuda itu, Yahudi itu kata, masa hang ambil elok aja. Masa kamu bagi kuda saya macam ni. Dia seorang khalifah, seorang pemimpin. Bahkan dia boleh jatuhkan hukum. Dia boleh kata, aku pemimpin. Ambil saja kuda ni, sembah hang. Boleh tak dia buat lagu tu? Boleh, tapi dia tak buat. Dia serahkan urusan pengadilan untuk kes itu pada Yahudi itu sendiri. Suruh Yahudi itu lantikkan seorang
apa dia ni, seorang hakim untuk dia adil. Kalau Yahudi dia lantik seorang Syahril Al-Iraqi ke apa tu nama dia, masya-Allah saya lupa. Dia buat keadilan. Maka dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya dapati kau yang bersalah. Kerana waktu kau ambil kuda ni, kaki dia elok saja. Masa bagi, kaki dia tercedera. Maka kau kena bayar ganti rugi padanya. Dia setuju dengan keputusan tersebut. Itu kata pemimpin. Bukannya Masya Allah berusaha untuk nak tutup ke segala kesalahan dia, itu bukan pemimpin, Masya Allah. Saya tidak menuduh tuan-tuan, bahkan hari ini realitinya itulah hari ini. Kerana tu tengok pilihan raya ni pun dibuat macam mana, dalam keadaan sangat terdesak. Bahkan sampai tahun depan bulan 7 masih ada lagi penggalnya. Apa nak kalutnya nak buat dengan musim tengkujuh pula ni, Masya Allah. Musim ni orang buat anak, bukan nak pergi undi. Temah lah, cakap pergi benda betul lah. Tidak. Musim hujan, musim buat anak kan. Tambahan orang motong getah tak payah apa lah. Masya Allah. Dia suruh kita pergi undi, padahal benda tu untuk apa? Kalau kita akan logik, Masya Allah, tak ada keperluan. Tapi pasal apa jadi? Tuan-tuan nilailah sendiri, bukan saya nak kata. Sebab tu ciri yang kedua, mestilah yang adil. Yang ketiga, pemimpin jenis macam mana, Masya Allah? Mestilah yang berilmu. Ilmu fardu ain, wajib kena tahu. Ilmu fardu kifayah, kena tahu juga, Masya Allah. Quran tahu saya amak, Masya Allah. Sekurang-kurangnya 10 juzuk kena hafal. Dia. Ada pemimpin lagu tu, support dia. Pemimpin yang boleh menyampaikan kuliah kepada kita, tu pemimpin. Pemimpin yang boleh mengajar kepada kita tentang benda-benda yang baik, amal ma'ruf. Ini baru pemimpin, Masya Allah. Ini ada pemimpin, tuan-tuan. Apa dia ni? Najis mughalazah pun tak tahu. Allah. Itu cungak-cungak lagu tu. Budak kecil tanya, bolehkah bagi tahu kepada kami apa itu daging? Apa daging pula dah? Najisnya apa? Mughalazah. Lalah budak kecil tu jawab sendiri, Masya Allah. Najis pun tak tahu, Masya Allah, jadi pemimpin. Benda ni wajib. Ilmu wajib kena ada, Masya Allah. Jangan dua pergi jadi orang tak ketahuan, Masya Allah. Saya kadang-kala, saya pun tengok jugalah video-video orang dah tengah dah tengah promote lah sekarang kan pilihan raya, macam-macam video main keluar. Ada seorang pemimpin video dia dikeluarkan, dia baca Al-Quran. Woi, Masya Allah. Dia jadi imam, Masya Allah. Itu semua tak payah duk viral-viral. Sebagai seorang Islam, kau wajib kena tahu benda ni, Masya Allah. Tak payah benda tu diviralkan. Wajib kena ada dalam diri seorang Islam, Masya Allah. Kalau benda tu pun tak tahu, basic pun tak tahu, tak layak jadi seorang pemimpin. Sebab itulah hari ini, kita tengok selama hari ini, Masya Allah, tabarakallah, di mana-mana masjid pun, kuasa anak muda banyak ke sikit. Teramat sikit, bahkan boleh kira. Tapi Tanjung Kiri ni, kampung Tanjung Kiri ni, saya nak abang, masa depan insyaAllah. Saya meh-meh anak-anak kecil berlambak doa ada. Alhamdulillah, tahniah. Saya duduk tengah makan dengan Syekh tadi. Saya duduk tengah makan. Meh budak, tepuk belakang saya, salam dengan saya. Oh, saya terkejut, Masya Allah. Dia tengah makan tu. Dia tepuk belakang saya, salam. Duduk di tangan saya, duduk ada nasi. Bagus didikan, Masya Allah. Teruskan didik mereka, Masya Allah. Pasal pemimpin, tuan-tuan, yang menentukan cara ala tuju anak-anak muda, Masya Allah. Kalau di atas itu kepala tak betul, ekor sudah pasti tak akan ikut. Benda lain dia pasti akan ikut kepalanya tu, Masya Allah. Jadi kena cari yang berilmu. Wajib kena cari yang ilmu, Masya Allah. Fardu ain, fardu kifayah, Quran, dan benda-benda lain, Masya Allah. Yang lebih baik, yang boleh mendidik kita, yang boleh mengajar kita, Masya Allah. Itu yang terbaik. Ciri yang keempatnya, berkuasa dan boleh memutuskan. Mananya dia boleh gunakan kuasa dia untuk membuat keputusan, Masya Allah, dan bukan buat keputusan mengikut pada hawa nafsu dia ataupun kehendak dia.
Dia selalu akan mengutamakan macam mana Nabi ajar, Masya Allah. Iaitu syurah, Masya Allah. Duduk bersama, berbincang untuk kebaikan umat Islam. Itu antara ciri-ciri pemimpin yang perlu kita cari. Kalau terlepas semua ni tuan-tuan, habis generasi yang akan datang takkan subur, Masya Allah. Sebab tu hari ni kalau kita tengok anak-anak muda macam-macam, Masya Allah. Mai Korea pun perlu cium Korea. Saya tak bohong, benda ni betul-betul realiti pernah berlaku. K-pop mai buat konsert di Malaysia, yang pergi cium mereka tu anak-anak gadis kita siap dengan tudung. Naik atas pentas peluk Korea, cium dia, chant lagu tu. Saya punya sedih tengok mereka ni, tuan-tuan. Sedihnya saya bukan pasal apa. Saya ada ceramah merata tempat satu Malaysia, saya ada pergi Sarawak saja, saya belum pergi lagi. Ni pun baru balik Tawau hari itu. Sampai ke hari ni pergi mana pun tak ada seorang pun main lari peluk cium saya lagu tu. Sedih. Korea kalau dia peluk, mentang-mentang dia kulit putih punya pasal. Dia berak tak basuh, dia tak sedap. Ani. Puncanya adalah pemimpin yang tak ada kefahaman agama, benda ni akan berlaku. Kalau mu adalah pemimpin yang berdasarkan kepada kehendak syarak, kehendak Islam, maka pasti kamu takkan benarkan perkara itu datang ke Malaysia. Jangan compare lah ni, dia compare Arab Saudi buat, Masya Allah. Apa yang hebat dengan Arab Saudi? Kalau Mekah dengan Madinah tak ada, kita pergi kah? Jangan compare diri kita dengan orang Arab, tuan-tuan. Masya Allah, Nabi dah ada, tidak ada Arab lebih daripada Ajam, tidak ada Ajam lebih daripada Arab. Yang membezakan kita ni apa dia? Nilai takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di kalangan kamu tu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya disebabkan dia Arab. Oh, Arab pun buat apa dengan Arab ni, Masya Allah. Arablah tanah yang menyaksikan kelahiran seorang insan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Arab jugalah ada sekejam-kejam manusia, Abu Lahab, Abu Jahal. Apa yang kita dah hebat sangat, Masya Allah. Sigi-sigi Arab pun buat, Arab pun ada konsert. Tu dia. Jangan, Masya Allah. Kubrak masing-masing. Itu kita kena jaga, Masya Allah. Jadi cari pemimpinan yang ada 4 ciri-ciri ini, Masya Allah. Sudah jumpa, lantik dia. Siapa? Jangan ikut macam mana tadi Ustaz kata, membuta tuli, Masya Allah. Pasal apa? Surah Al-Isra ayat 36, Allah dah bagi warning pada kita. Innal basara, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya sam'a, pendengaran kamu, basara, penglihatan kamu, wal fu'adah, dan hati nurani kamu, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti. Semua kita kena jawab. So kita nak pilih pemimpin, macam Ustaz kata, jangan buta tuli. Asyik, aku dengar dia ni bagus, dengar saja hantar nasihat. Aku tengok dia ni pengikut dia bagus, ni bagus ni, bagus. Tapi hantar siasat dia ni siapa? Masya Allah, ambil undi dia, jaga. Hati dengki, Allah ni pala baik ni semua pemfitnah lah, ni lah tu lah, ni hati dengki. Jawablah depan Allah setiap satu detik yang terbit dalam hati kita tu. Masya Allah. Itu Allah sebut, bukan saya kata, Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Isra ayat 36, balik cek tengok. Masya Allah. Jadi lantiklah yang terbaik untuk membawa generasi muda ni ke depan. Sayang dan takut sangat-sangat apa akan jadi kepada anak-anak muda kita seandainya kita masih memilih yang di kalangan yang membuat kerosakan. Masya Allah, tabarakallah. Cukup sudah, tuan-tuan. Masya Allah. Sekarang yang boleh menyelamatkan kita adalah pemimpin yang membawa kita kepada perjuangan Islam. Itu saja, Masya Allah. Kembali ke jalan Islam supaya kita nak selamat, Masya Allah. Itu saja. Jumpa lagi dalam round yang seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, satu huraian yang sangat menarik dengan isi-isi penting, isi-isi kandungan poin-poin penting yang dihuraikan oleh Ustaz Syah kita pada malam ini berkenaan soalan yang diajukan sebentar tadi.
Baik, seperti mana disebutkan oleh Ustaz Syah tadi, Islam ini tidak menindas, tapi Islam ditindas. Seperti mana kita tahu dalam sejarah pemerintahan Islam sendiri, Islam tidak menindas orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam bila menindas, bila memimpin dia menindas orang Islam. Dan seperti mana di China kita lihat kaum Uyghur, Cina Muslim ditindas, di Rohingya di Myanmar. Tapi bila mana kita lihat di negara-negara Islam, kaum-kaum bukan Islam ini tidak ditindas, bahkan diberikan layanan istimewa oleh masyarakat, oleh pemimpin Islam itu sendiri. Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Jika kita lihat agenda untuk kita membina generasi sejahtera ini bukanlah peranan pemimpin semata-mata, bukan peranan sebelah pihak. Masyarakat nak membina masyarakat ataupun generasi yang sejahtera ini perlukan sokongan, perlukan dorongan dan kerjasama semua pihak. Tak kira lah sama ada agensi kerajaan, pemimpin, masyarakat, keluarga kita sendiri, ayah-ayah, ibu-ibu dan semua lapisan masyarakat diperlukan untuk sama-sama kita bantu, kita realisasikan generasi sejahtera ini. Jadi kita pergi pada soalan yang keempat untuk orang yang kedua, untuk Syekh Yusof. Jadi soalan yang keempat berbunyi, apakah peranan masyarakat dan pemimpin dalam usaha kita nak membina generasi yang sejahtera ini? Dipersilakan Syekh. Terima kasih Tuan Pusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh tengok dengan mata kepala kita, Allah izinkan satu contoh yang jelas tentang pentingnya kuasa. Kerana yang akan buat dasar itu adalah penguasa. Yang akan memutuskan dasar itu adalah pemimpin yang kita lantik, yang kita pilih. Dalam Quran Allah sebut, tak salah ingat saya Al-Hajj, ayat 40 ke 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka yang kami bagi kekuasaan jadi pemerintah, pemimpin. Tak kira lah dulu perang ke, ya, melalui peperangan, ataupun mutaakhir zaman belakang ni melalui proses demokrasi macam negara kita. Bila Allah dah lantik ataupun Allah dah tentukan satu kaum itu menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, dalam Islam tanggungjawab dia sebagai pemimpin apa dia? Aqamus salah. Pemimpin kena selalu mendirikan sembahyang. Pemimpin kena memastikan dia sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, dan juga rakyat yang dipimpin, diperintah mendirikan sembahyang. Sembahyang ini mana ada yang lebih besar lepas mengucap 2 kalimah syahadah, lebih besar daripada sembahyang. Nak bagi tahu kata tanggungjawab pemimpin pemerintah ini, mesti pastikan hubungan dengan Allah itu berlaku. Sembahyang itu lambang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kita sembahyang dalam makna sembahyang yang sebenar, kalau kita tunai, kalau kita buat, Allah dah jamin dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dia cegah perbuatan keji dan mungkar. Pemimpin yang sembahyang mana boleh sama dengan pemimpin tak sembahyang. Rakyat yang sembahyang mana boleh sama dengan rakyat yang tak sembahyang. Kita boleh tengok dalam keluarga tak sembahyang beza dengan keluarga tak sembahyang. Itu baru satu. Dan satu itu sangat besar, sangat penting. Bila pemimpin sembahyang, rakyat sembahyang, maknanya pemimpin rakyat ini merasa dipantau oleh Allah.
merasa Allah perhati dan Allah tengok setiap yang mereka lakukan, sama ada di depan maupun di belakang. Jadi yang semayang ini, mereka tidak akan salah guna kuasa, mereka tak akan makan rasuah, mereka tidak akan menyeleweng dan mengkhianat, kerana mereka itu orang yang semayang dalam makna yang sebenar. Baru Allah kata wa atawuz zakah. Kemudian mereka itu selalu mengeluarkan zakat. Pemerintah akan pastikan institusi zakat itu akan berjalan di dalam sistem pemerintahan. Harta orang-orang kaya akan diambil untuk diagihkan kepada asnaf, termasuk orang miskin. Aktiviti ekonomi yang dikembangkan akan kemudian kembali kepada keperluan kumpulan asnaf yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Allah kunci akhirnya dengan wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Pemerintah mesti menyuruh kepada yang ma'ruf. Pemerintah mesti melarang daripada yang mungkar. Tuan-tuan, kalau kita tak ada kuasa, bolehkah kita larang? Nak tanya tuan-tuan? Kita di Kedah, kita kerajaan bercampur. Dulu dalam exco semua ada. Ada parti PAH, ada parti UMNO, ada parti Bersatu. Kerajaan yang unik ni Kedah, tuan-tuan. Sampai terlupa, kadang-kadang MB kata terlupa duk mesyuarat tu. Parti belain-belain punya nak habaq profesionalnya buat kerja untuk menunaikan tanggungjawab membina negeri Kedah kita. Tapi nak cerita kata, bila dah ada kuasa, bukan takat benda-benda yang baik yang kita berikan kepada rakyat, memberikan kebaikan-kebajikan. Tuan-tuan, nak buat kebaikan ni, komunis pun buat. Nak buat kemajuan ni, komunis pun akan buat. Buat titi, buat hospital, buat sekolah. Komunis pun pergi tengok lagi dahsyat pada kita. Tapi wa nahau anil mungkar itu, nak larang daripada mungkar itu, kalau tak ada kuasa boleh buat. Tuan-tuan, nak ajak orang buat baik, orang kan rupa marah. Kita pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita pergi masjid no, kita pergi sikit, ada taklim sikit apa, ini. Okey. Assalamualaikum. Awak tak pakai kain kelumbung, pakailah kain kelumbung. Dia kata, aku tak bubuh hang, kira okey, dia kata. Anda kira orang, hang kira diri hang. Pasal apa? Pasal larang mungkar. Tapi ajak orang buat baik, okey. Bila kerajaan negeri Kedah ada kuasa, MB ada kuasa, apa MB buat? MB adalah satu orang yang diamanah memimpin negeri. Dia berjuang Islam. Yang aslim taslam tadi, dia buat apa? Dia buat dalam mesyuarat exco, dalam tu ada Bersatu, dalam tu ada UMNO, tapi dia ketua kerajaan. Dalam tu ada setiausaha kerajaan negeri, dalam tu ada pegawai kewangan negeri, dalam tu juga ada penasihat undang-undang negeri. Dia kata apa? Dia kata mulai kita cadang mulai 1 Januari 2023 tidak ada lagi premis judi yang kita perbaharui lesen judi di seluruh negeri Kedah. Apa pendapat tuan-tuan? Tu MB. Kan? Depa duk kata hak yang 18 naik 22 di Kedah 1 bulan Januari 2023 sebulat suara dalam mesyuarat exco memutuskan semua pihak berkuasa tempatan di negeri Kedah tidak memperbaharui semua lesen judi walaupun kita hilang hasil negeri.
Kita hilang hasil negeri Pak Long. Pasal apa? Pasal bila dia baru lesen, dia bayar kepada negeri. Kita tak peduli. Sebab tu kita nak pilih pemimpin yang letak agama tinggi di atas. Dia akan pimpin kita untuk dapat redha Allah. No? Cukup-cukuplah. Kita negeri 70% Islam. Orang Melayu Islam pegang berapa lama, berapa puluh tahun. Kita ada genting Highland yang paling besar. Di bukit yang paling tinggi, di antara yang tertinggi. Judi di dalam negara kita, di Asia Tenggara, terkenal di Asia, di genting Highland lah. Tuan-tuan, bukan di Hong Kong, Malaysia. Saya berlepas tangan. Siapa yang sokong akan menerima akibat. Siapa yang lului akan terima akibat. Tapi di Kedah, MB tak peduli hasil pendapatan negeri korang. Kerana apa? Kerana ini perintah Allah. Saya ingat lagi satu wartawan Cina tanya dia pasal lesen judi. Dia kata apa, tuan-tuan? You kena faham. Dia tak Islam. You kena faham. Kalau saya, sementara saya ada kuasa, saya kena buat. Siapa pun tak boleh tahan. Nanti kena balon. Siapa pun tak boleh tahan. Kena balon. Tunggu di akhirat. Dia tarbiah wartawan Cina tu. Pasal apa? Pasal dia pemimpin yang takut pada Allah. Tuan-tuan, tentu tuan-tuan ingat kejadian konsert di depan dekat-dekat Masjid Zahir dan juga Jabat Agama hari tu. No, orang pakai attack serang MB. Pasal apa? Dia kata ini anjuran kerajaan negeri. Tuan-tuan, tak semua MB tahu. Saya duduk di pejabat MB, saya pun tak tahu. Bila orang tanya, dan saya tanya kepada Ketua Polis Daerah, dia buat pengesahan. Saya kemudiannya panjangkan kepada Yang Amat Berhormat Tok Sri. Dan akhirnya kita tahu bahawa sebenarnya agensi yang berkenaan itu bagi kepada penganjur yang memohon kepada Datuk Bandak. Datuk Bandak buat penjelasan, yang dia lulus hanya baskers. Baskers ni tuan-tuan yang duk menyanyi depan DIY, ada yang pegang gendang, lagu tu aja. Yang diluluskan yang tu saja. Yang depa buat pentas dengan lampu-lampu, dengan panggil kugiran full kugiran punya kumpulan, main menyanyi live, budak-budak muda di depan ni ya. Nampak tak tuan-tuan? Saya pun hantar kat MB. Pasal saya dapat lagi satu gambar belakang negeri Kedah. Bagus punya gear duk peluk ni. Kan saya kata nampak macam sabotaj. Dia kata setan, dia kata bukan dekat luar masjid, dalam masjid pun ada setan. Nak abang kata tuan-tuan, setan ni bukan dekat jenis tak nampak lari kat dalam perut kita ni. Hak kepala hitam yang nak tengok jatuhnya sebuah kerajaan yang cita-cita dia nak menegakkan apa yang Allah perintah. Bukan dia tak tahu. Sebab tu MB dengan kuasa yang ada, esok terus keluarkan siaran media yang kita panjangkan bahawa tidak ada lagi konsert terbuka yang dibenarkan di seluruh negeri Kedah, dan arahan dipanjangkan kepada pegawai-pegawai daerah yang mereka lah sebenarnya bertanggungjawab mengeluarkan permit hiburan supaya memahami aspirasi kerajaan negeri kita. Apa dia? Itu yang kita sebut Kedah yang sejahtera, nikmat untuk semua. Makna Kedah yang menghayati Islam sebagai agama yang menjadi cara hidup. No, tak ada rasuah-rasuah. MB kata mai lah melabur, mai, tak ada komisen apa, tak ada. Heran habis orang tu. Petai kerja tak gaduh, nak jumpa MB tak gaduh, bayar tol. Dulu ni tang ni tol, jumpa pegawai khas kena bagi tol, tak pegawai khas jumpa driver pun bangkan tol. Tak ada.
Pasal apa? Ini yang Islam perintah. Tuan-tuan, daripada Bandar Baru sampailah ke Kubang Pasu, daripada Padang Sanai ni sampai Kuala Kedah, mulai 1 Januari tidak ada lagi judi yang boleh dibuka beroperasi di dalam negeri kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita haramkan konsert kerana kita nak jaga anak muda kita, supaya anak muda kita tidak rosak, kita nak mereka itu sejahtera akhlak mereka, sejahtera kehidupan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah buat ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kerajaan. Jadi kita dalam suasana yang ada tak apa hari lagi tuan-tuan nak pilih ni bukan kerajaan negeri. Tuan-tuan nak pilih ni yang akan mentadbir negara kita, yang akan buat keputusan dan dasar di Putrajaya. Tuan-tuan, kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Walaupun politik ini bukan perkara akidah, tetapi ia tetap tidak boleh lari daripada dosa dan pahala, daripada syurga dan neraka, daripada dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih pemimpin adalah sangat penting untuk kita pastikan bahawa anak cucu kita selamat daripada kemusnahan dan kecelakaan pada masa depan. Negara kita boleh binasa, tuan-tuan. Saya nak pesan kat tuan-tuan supaya tolong nasihat anak-anak cucu kita yang tak duduk di Padang Terak, Padang Sanai. Mereka duduk di Ipoh, mereka duduk di Kuala Lumpur, mereka lagi terbuka. Mereka nampak bahawa mereka nak supaya negara kita ini tak jadi kolot kononnya. Kalau ikut kita ni kolot, mereka nak supaya kita ini berdiri sama rata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah antara Cina, Melayu, India, Kadazan, Bajau, Murut. Ni pun satu penyakit, tuan-tuan. Orang Melayu yang hilang jati dirinya, tak syukur dengan nikmat Tuhan bagi. Sedangkan fitrahnya, tuan-tuan, ketuhanan satu-satu bangsa yang menjadi peribumi asal. Tuan-tuan, ketika mana Ansar memilih untuk mengemukakan calon Ansar, maka Sayyidina Abu Bakar menyebut bahawa yang akan memegang kepimpinan itu telah ditunjuk oleh Nabi sebagai min Quraisy, daripada bangsa Quraisy, kerana jati diri Quraisy yang kuat. Itulah, tuan-tuan, kita di tanah ini yang Allah Ta'ala kurnia pada kita. Tanah apa ini? Inilah tanah Melayu, tu Imam. Ini tanah Melayu. Penjajah-jajah kita lebih 400 tahun mati begitu Queen Elizabeth. Tuan-tuan pergi tengok, ada satu tiang di sana ditulis Malay State. Dia tak tulis Malaysia, tuan-tuan. Dia tulis Malay State. Inilah tanah Melayu. Tetapi hari ini malang, bila ada orang Melayu yang bersekongkol dengan orang lain, yang mereka itu nak tengok kita ini hilang apa yang dah ada tercatat, termaktub dalam perlembagaan negara kita sendiri. Kita ada hak Bumi Putera, kita ada Tanah Rizak Melayu, kita ada Islam, agama persekutuan, kita ada ketuhanan Islam dalam perlembagaan. Islam, agama persekutuan ini, tuan-tuan, dengan sebab ada dalam perlembagaan, kerajaan ambil tiap-tiap tahun daripada cukai yang dibayar, sejumlah wang yang besar disalurkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, diagihkan ke seluruh negara, termasuklah yang digunakan untuk membayar allowance imam, Bilal, Noja, Siap, guru-guru takmir, guru-guru kelas Al-Quran Fardu Ain, salur kepada Yayasan Dakwah Islamiah, YAPIM, agensi-agensi agama yang menerima bahagian daripada peruntukan yang turun daripada pusat. Tuan-tuan, kalaulah tiba-tiba anak-anak Melayu yang sedang dipergunakan oleh satu gerakan
yang dipimpin oleh satu parti nama dia DAP yang menuntut Malaysia. Tuan-tuan faham Malaysia ni, saya nak terang sikit. Malaysia ni tuan-tuan, mereka nak hak sama rata, kesaksamaan. Mereka nak keadilan, tidak berketuanan satu-satu bangsa. Mereka nak kita ni bangsa Melayu, India, Cina, Kadazan sama. No? Tak ada lagi dah macam lah ni, marah. Tak ada. Hak yang Kedah apa semua ni semua hanya tertumpu kepada bangsa Melayu. Tak mau. Mereka nak sama. Begitulah juga agama. Sebab itu Lim Guan Eng, bila dia naik awal dulu, dia kata, alaulah ada exco bertanggungjawab hal ehwal agama Islam, kena ada exco bertanggungjawab hal ehwal agama bukan Islam. Kalau bajet kepada agama Islam, kena ada bajet pada agama bukan Islam. Kalaulah satu perumahan ada tapak rumah ibadat orang Islam, mesti ada tapak rumah ibadat agama-agama bukan Islam. Dia buat macam tu. Kenapa? Kerana bagi sama, tuan-tuan. Sama. Maka kalau sama itulah yang tuan-tuan terima, hakikatnya kalau mereka menang memerintah, maka musibah pasti akan berlaku pada masa depan. Tunggulah kalau tak percaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beri kepercayaan kepada kumpulan yang dominasinya DAP ini, maka yang akan menerima adalah akibat buruknya agama kita semakin lemah dan bangsa Melayu kita pasti akan akhirnya terancam. Tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan pengalaman saya pergi ke Uganda, sebuah negara Afrika yang dulunya mempunyai majoriti umat Islam di Uganda. Satu masa dulu Uganda agama rasminya Islam macam Malaysia. Tetapi hari ini bila penjajah masuk Uganda, liciknya penjajah, dia menjadikan orang Afrika Uganda taksub dengan penjajah. Sehinggalah mereka berjaya menghapuskan raja di Uganda. Tidak ada sultan lagi di Uganda. Akhirnya penjajah melenyapkan majoriti Islam ini dengan menukar nama-nama orang Islam ke nama bukan Islam. Mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah mubalik, sekolah Kristian tuan-tuan di Uganda. Akhirnya dengan sebab orang-orang kulit hitam ni taksub sangat dengan penjajah, bahasa Uganda pun tak dipakai sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan Uganda adalah bahasa Inggeris. Akhirnya tuan-tuan, lagi dahsyat, bila berlaku murtad besar-besaran, orang Islam dinafikan hak di dalam pentadbiran negara Uganda. Hari ini Uganda tinggal 14% orang Islam. Saya pergi duduk sana lebih kurang 11 hari. Kami duduk malam-malam, tidur pun tentera jaga. 2 tentera pegang senapang jaga dekat pintu kerana mengawal keselamatan. Hidup di tengah-tengah kumpulan Kristian yang ramai. Dulu di Uganda majoritinya Islam. Jadi jangan ingat bahawa orang lain yang jadi musuh Islam itu diam. Mereka merencana tuan-tuan. Dalam kalangan bangsa Cina saja saya menerima maklumat, Cina di Malaysia, kalau satu hari seorang Cina masuk Islam, ada lagi 16 ke 17 Cina masuk Kristian. Maknanya dakwah atau diayah Kristian sedang berjalan. Itu baru Cina masuk Kristian. Belum Hindu masuk Kristian. Belum lagi orang asli jadi Kristian. Belum lagi Melayu telah tukar agama, murtad jadi Kristian. Maka kita sebenarnya terancam. DAP tuan-tuan, ada seorang bekas DAP yang mendedahkan bagaimana dalam satu majlis makan menghimpunkan padri-padri Kristian dan Kristian di Pulau Pinang. Mereka akhirnya bersetuju untuk melakukan gerakan Kristian kepada Malaysia ini dan berharap satu hari Malaysia akan menjadi agama rasmi Malaysia ini adalah Kristian. Jadi DAP mempunyai agenda Kristian yang sepatutnya disedari oleh kita semua.
Ya, dia kata ada satu MP di Bukit Mentajam, Ustaz. Nama dia Steven apa tu. Dia kata the kingdom of God ni, kerajaan Tuhan ini, dia dah tak boleh lagi, dia kata unstoppable. Dia tak boleh disekat lagi. Dan dia yakin benda itu. Tetapi Allah Ta'ala Maha Kaya, hanya 22 bulan saja kerajaan ini boleh bertahan. Akhirnya mereka jatuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kesian belah dekat kita, bagi peluang lagi sekali supaya umat Islam tak kena patuk di dalam lubang yang sama dua kali. Janganlah tuan-tuan pada 19 hari bulan nanti anak cucu kita terlibat memberikan kemenangan kepada kumpulan yang hanya akan melemahkan Islam dan juga menghilangkan perlahan-lahan jati diri bangsa kita, tuan-tuan. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Ada seorang ustaz balik Mesir macam saya lah. Saya jadi pegawai agama MB Kedah. Dia jadi pegawai penerangan kerajaan Pulau Pinang. Ustaz ni dalam satu taklimat, dia beritahu mendedahkan tentang cita-cita dia. Waktu dia pemenang dulu, Ustaz Izzat. Dia kata cita-cita dia pada tahun 2030 tidak akan ada lagi sultan dan raja di Malaysia. Cita-cita dia, dan saya yakin itu juga adalah cita-cita kerajaan yang dia wakili, adalah untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara republik. Tuan-tuan, maknanya mereka mempunyai hasrat untuk menukar sistem yang ada. Mereka perlahan-lahan telah mula menguasai pos-pos yang penting. 22 bulan menyaksikan Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan. Ya, DAP juga menjadi timbalan Menteri Pendidikan, menjadi timbalan Menteri Pertahanan dan beberapa kementerian yang lain. Ia sangat kritikal. Sehingga dengan kuasa duit yang ada, maka mereka boleh menggunakannya untuk kepentingan mereka. Dan yang lebih malang, apabila mereka dengan beraninya campur tangan dalam urusan agama Islam. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah antarabangsa yang terkenal, yang sangat dihormati, memilih Malaysia untuk duduk dan tinggal di Malaysia, menjadi PR Pemastautin di Malaysia, telah cuba dihalau oleh DAP. Boleh kata hari-hari mereka tunjuk mereka tak suka dan benci, mengeluarkan kenyataan bahawa Dr. Zakir Naik adalah syaitan. No? Ada menteri belia sukan waktu tu lah jadi presiden satu parti yang join mereka juga. Dia kata apa? Dia tuntut supaya PM ekstradisi ke India. Sedangkan semua kita tahu macam mana negara-negara besar, kuasa-kuasa seperti India, China, mereka ini sangat tidak adil kepada Islam. Kalau Dr. Zakir Naik dihantar balik ke India untuk menerima pengadilan di sana, sudah tentu dia tidak akan mendapat keadilan. Sila orang dia akan dibunuh, tuan-tuan. Memang benar, orang Islam apabila berada di bumi orang bukan Islam, maka lihatlah macam mana mereka melayani orang Islam. Walaupun kadang-kadang mereka itu pada bangsa sendiri. Macam di India, mereka itu adalah India yang bukan Islam, yang sedang menyeksa golongan bangsa mereka juga. Tetapi bangsa India beragama Islam, satu bangsa. Tetapi oleh kerana berbeza agama, mereka dibakar rumah, dirogol dan dibunuh. Tengoklah di China, mereka itu bangsanya Cina, tetapi Cina Islam. Mereka diinaya, dizalimi di negara mereka sendiri. Begitulah layanan kepada Islam apabila hidup di negara bukan Islam. Tapi orang bukan Islam mai duduk negara kita. Tuan-tuan, kalau orang bukan Islam mai duduk tempat kita, tuan-tuan pun boleh tengok depan mata, Cina duduk dalam kampung kita, Cina duduk dalam pekan kita,
mereka boleh kaya raya. Kalau kita duduk dalam kampung mereka seorang agak-agak boleh duduk belum? Boleh menega tak? Tetapi kita tidak pernah buat zalim pada mereka. Sebab itulah Islam. No? Mailah kita bagi kerakyatan. Mailah mereka boleh mengundi. Mailah boleh dilantik menjadi YB. Tapi lama-lama tuan-tuan, bila mereka ramai, bila mereka dominan, bila mereka kuat, maka mereka akan tuntut benda yang kemudiannya menghakis apa yang kita ada. Apa lagi yang tinggal dekat kita melainkan sisa kuasa. Apa yang nama Melayu semua mereka nak tukar. Dulu kita ada kereta api tanah Melayu, sudah tak ada lagi. No, Regimen Askar Melayu mereka cukup sakit hati. No, mereka mendakwa macam-macam. Askar ni makan gaji buta, patut cucuk tanam ya. No, bahkan mereka sikit pun tak fikir hati perasaan askar dan tentera yang berkorban untuk menjaga, mempertahankan negara, mempertahankan bangsa, mempertahankan tiap inci tanah kita, berjuang lawan komunis. Ada yang putih kaki hilang nyawa, tapi mereka zaman 22 bulan tuan-tuan, buat balik abu mayat cimping, buat balik mereka Malaysia. Tuan-tuan jangan lupa 300 orang bekas anggota pengganah komunis hak letak senjata. Tentera askar kita berhenti kerja. No, pencen ada yang belum ada rumah, yang tak ada tanah. Tetapi mereka ni bila letak senjata boleh dapat duduk di kampung baru. Mereka baru itu dalam 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, mereka dibawa ke Kajang, dirai di sebuah hotel dengan dihadiri oleh ahli parlimen DAP. 22 bulan tuan-tuan, macam-macam berlaku. Bendera Malaysia ni terbalik berapa kali. Bendera Malaysia ni bucu dia berapa belah, tinggal 5. Bendera Malaysia tuan-tuan diubah tanpa rasa bersalah. Kedudukan line dia tak cukup. No, tapi heran bila kerajaan 22 bulan tu tak ada, semua tu hilang, semua tu tak ada. Jadi elok balik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi saya sangat harap 19 hari bulan ni tuan-tuan buatlah yang terbaik di dalam memilih pemimpin yang akan mentadbir Putrajaya. No, jangan pilih yang pertama orang atau parti-parti yang akan memenangkan golongan anti-Islam ini. No, hak yang anti-Islam ni jangan pilih. Walaupun dia tu Melayu yang jadi calonnya. Kita bukan kira calon, kita kira aspirasi parti itu, tuan-tuan. No? Dan yang kedua, ketika kita memilih nanti, pilihlah pemimpin yang bersih daripada rasuah, yang bersih daripada salah guna kuasa, yang bersih daripada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihlah macam Ustaz Syah Syamugam sebut tadi, ciri-ciri kepimpinan di dalam Islam. No? Cara dia tuan-tuan, kita nak pilih pemimpin, kita pastikan pemimpin yang kita pilih adalah orang yang beriman, orang yang meletakkan kepentingan agama di depan, orang yang dengan sebab kita memilih, agama kita menjadi mulia dan bangsa kita akan terus terjaga. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kalau sekiranya kita silap membuat pilihan, maka derita itu bukan sahaja kita tanggung, bahkan derita akan berlangsung kepada anak cucu kita. Saya sangat mengharapkan supaya tuan-tuan ibu bapa sekalian dapat sebut pada anak cucu yang dah cukup umur, untuk semua orang akan keluar mengundi pada 19 hari bulan nanti dengan penuh rasa tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang ada jati diri, yang ada syakhsiah, yang beriman kepada Allah tentunya, yang akan sentiasa memastikan bahawa Islam itu dijulang dan dihayati seperti yang telah kita laksanakan, akan terus dapat dilaksanakan di dalam negara kita ini. Tuan-tuan, menyesal dahulu pendapatan
menyesal kemudian tidak berguna lagi. Saya telah sampaikan harapan saya ingat ini pusingan terakhir ya bagi saya nak pesan sikit dari pihak kerajaan negeri ini supaya semua ahli masyarakat dapat mengekalkan keharmonian, jangan berpecah belah dengan sebab perbezaan pandangan politik ya. Imam, jangan balik macam dulu-dulu, kita tak mau dah. Kita kena tengok bahawa persaudaraan ukhuwah kita tetap terjaga. Yang muda hormatlah kepada yang tua kasihlah kepada yang muda. Sakit demam kita tengok, ziarah dan kenuri kenara, semua kita akan buat macam biasa. Selepas 19 hari bulan, Allah tentukan pada malam tu kerajaan, maka masing-masing terimalah pada ketika itu hasil apa yang kita lakukan. Kita tak boleh buat semua, sekurang-kurangnya tang kita telah melakukannya. No, hak tang kita tu kita buat. Tang orang lain kita telah pun usaha setakat yang kita boleh bagi tahu. Tapi kalau Allah telah tentukan, yang Allah tentukanlah pasti berlaku. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu dan menetapkan kedudukan kamu. Mudah-mudahan kita semua dapat redha Allah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantik jadikanlah orang terbaik di antara kami sebagai pemimpin kami, ya Allah. Janganlah engkau pilih orang yang jahat di antara kami, orang yang tidak baik di antara kami sebagai pemimpin yang akan memimpin kami. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Syekh Yusuf di atas satu kupasan, di atas penyampaian atau perkongsian poin-poin yang sangat bermakna. Poin-poin yang mana isi kandungannya memberikan kepada kita gambaran yang jelas akan pentingnya peranan masyarakat dan pemimpin dalam kita nak membentuk generasi yang sejahtera. Generasi yang sejahtera ini perlu dijalankan oleh semua pihak, perlu kerjasama semua pihak, bukan sahaja pemimpin semata-mata. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Taala sebut, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Dan Allah Taala sendiri pitah untuk kita jaga diri kita. Kita nak pindah generasi sejahtera ni, kita sendiri kena mula dengan keluarga kita. Mungkin kita mula daripada skop yang kecil. Dan daripada pemimpin, dia ada tugas depa. Dan macam disebutkan oleh Syekh Yusuf tadi, contoh dia di peringkat kerajaan negeri diharamkan judi dan dihapuskan lesen judi. Dihapuskan lesen judi untuk apa? Untuk kita mencegah daripada merebak. Jangan pula kita ni bila mana kerajaan negeri pergi hapus judi, kita pula pergi buka pusat judi. Dan buka senyap-senyap. Main siapa nak judi 10, masuk 10 cuci 20. Tak kena lah. Jadi kita pun kena mainkan peranan kita. Bila mana kerajaan negeri buat ambil satu inisiatif untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita juga perlu sambut inisiatif tersebut. Perlu sama-sama bantu untuk kita sama-sama melahirkan generasi dan masyarakat yang sejahtera, insya-Allah. Jadi berdasarkan sedikit kesimpulan untuk keseluruhannya, sebetulnya yang kita lihat untuk membina generasi yang sejahtera ini perlulah kita memilih pemimpin yang mengutamakan Islam. Dan Islam itu letak di hadapan. Bukan itu sahaja, kita nak membentuk generasi yang sejahtera ini juga kita perlu menitik beratkan dari sudut ukhrawi, bukan duniawi semata-mata tapi ukhrawi yang seimbang antara kedua-duanya. Meletakkan Islam sebagai keutamaan, dan kita perlulah mengamalkan Islam itu sebagai satu cara hidup. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu laksanakan. Perlu laksanakan tugas kita sebagai masyarakat, bersama kita bantu kerajaan untuk kita laksanakan, untuk kita realisasikan agenda generasi sejahtera ini, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk malam ini. Kita pun dah berada di penghujung forum, insya-Allah. Tinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita, Ustaz Syah dan juga Syekh Yusuf, di atas perkongsian
pada malam ini terima kasih juga terdipakan juga kepada pihak penganjur dan juga pihak Yadim, Ustaz Aizat Zakaria di atas jemputan dan di atas penganjuran program ini yang mana memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di daerah Padang Terap ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ini mendengarkan perkongsian daripada dua orang panel kita, yang mana banyak perkara, banyak input yang kita dapat ambil, insya-Allah yang bermanfaat untuk kita dan kita dapat aplikasikan, dapat laksanakan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan di akhir sesi ini juga saya ingin mohon maaf jika ada tersilap bicara, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya juga mewakili pihak penganjur, mohon maaf jika ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis pada malam ini, dan harapan saya agar semua pihak, terutamanya hadirin yang hadir, dapat mengambil input-input yang telah disampaikan dan dilaksanakan, terutamanya mungkin bermula dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, dan seterusnya mengajak masyarakat untuk sama-sama turut serta mengaplikasikan sisi kandungan perempuan yang telah disampaikan oleh panel kita sebentar tadi. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.